عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. Alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلومه وبعلوم مشايخنا آمين يا رب العالمين. Bab yang ke-10 kata musannif pada menyatakan ingat akan mati. Ingat akan mati. Jadi mengingat mati ni sebenarnya sangat-sangat banyak kelebihan dia. Dengan sebab itulah Nabi SAW memerintahkan kita ni supaya banyak-banyak mengingatkan mati. Kerana dengan mengingatkan mati itu terlalu banyak faedah yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kata musannif rahimahullah ta'ala, ketahui olehmu wahai hamba Allah, ketahui olehmu wahai mana-mana hamba Allah, bahawasanya ingat akan mati itu kelakuan yang dipuji, lagi yang dituntut, makna yang disuruh oleh syarak oleh Allah. Hai. Tadi tak ada. Tiba ada. Ada baca ilmu, ada ilmu apa? Roh dia. Masya-Allah. Cuba pegang, boleh pegang tak? Boleh pegang. Jadi ketahui olehmu bahawasanya ingat akan mati itu kelakuan yang dipuji, lagi yang dituntut oleh syarak. Jadi ingat mati ni Allah puji, Allah seronok, Allah suka, Allah redha kepada mana-mana hamba-Nya yang selalu sebut-sebut mati, lalu ingat-ingatkan mati, lagi pula dipuji. Dipuji oleh Allah, lagi pula dituntut, disuruh. Kesalahan dengan apa yang kita faham, kita ni kadang-kadang tak suka sebut mati. Bila ada orang sebut pasal mati, kita kata mulut ni celupa. Jangan cerita pasal mati-mati ni, celupa mulut kau ni. Padahal Nabi suruh ingat Nabi suruh ingat mati banyak-banyak. Kita pula kata jangan sebut mati, jangan ingat mati. Sebab apa? Kerana bagi orang yang ahli dunia, bagi ahli dunia, orang yang cintakan dunia, dalam hatinya kasih kepada dunia, memang takut dengan mati. Kerana mati ni pemutus segala kesedapan, kelazatan, kenikmatan dunia. Adapun bagi ahli akhirat, dia suka ingat mati kerana dia tahu kehidupan selepas mati itulah kehidupan yang hakiki. Jadi dulu kita pernah sebutkan, mati di sisi orang yang ahli ibadat, mati di sisi mati terkejut.
Mati terkejut nisbah orang yang soleh, mati terkejut nisbah orang yang soleha yang bertakwa adalah suatu kenikmatan, suatu kebahagiaan. Mana-mana orang yang bertakwa, yang hatinya bersih dari sebarang sifat yang sifat yang dibenci oleh Allah. Dalam hati tidak ada hasad, tidak ada dengki, tidak ada dendam. Dia tawaduk, merendahkan diri, akidahnya betul, tidak buat khianat dengan sesama manusia. Contohnya dia beramal soleh, membuat apa yang disuruh oleh Allah, meninggalkan segala yang ditegah oleh Allah, zahir dan batinnya. Maka nisbah ataupun di sisi orang-orang yang bertakwa, yang soleh-solehah ini, mati terkejut itu adalah satu nikmat yang besar bagi diri mereka. Kenapa? Kerana dengan kematian tadi itu mereka mengecapi nikmat yang dijanjikan oleh Allah. Bila dia mati, dia akan dapat apa yang dijanjikan oleh Allah dengan janji-janji baik Allah. Diperlihatkan syurga, diperlihatkan tempat kediamannya dalam syurga. Alam barzahnya akan diluaskan saujana mata memandang. Agar akan datang khabar-khabar gembira daripada malaikat untuk diri dia. Jadi seronoklah nisbah kepada orang yang bertakwa. Adapun nisbah kepada ahli fasik, orang fajir, orang kafir, ahli maksiat, na'udzubillah min zalik, mati terkejut ini suatu kecelakaan yang sangat besar. Satu kecelakaan yang sangat besar, mati terkejut. Mati tak sempat taubat, mati tak sempat solat, mati tak sempat tutup aurat, mati tak sempat kenal Tuhan, mati. Tak ada. Jadi banyak lagi urusan akhirat yang belum tak ada bekal. Tiba-tiba dah diambil oleh malaikat nak bawa kepada alam akhir. Tak ada bekal, tak ada lagi. Allah. Sebab itulah kena ingat mati banyak-banyak. Supaya mengingat mati ni boleh menarik kita kepada kebaikan, boleh mengajak kita kepada kebaikan, boleh mendekatkan kita dengan Allah, boleh menawarkan kecintaan kita terhadap dunia, boleh menggemarkan kita kepada ibadah. Itu hikmah faedah mengingat mati. Contoh malam ni sebelum kita tidur, kita ingat, boleh jadi malam ni tidur aku yang terakhir. Boleh jadi malam ni tidur aku yang terakhir. Ada tak kita nak berdengki, berdendam dengan anak bini kita lagi? Dan tentu kita akan nak memaafkan mereka. Itu contoh. Kita tak nak mati dalam keadaan bawa dendam dengan siapa-siapa. Kita tak nak mati dalam keadaan tidak ada orang lagi yang kita tidak maafkan, khususnya anak isteri kita. Setiap kali nak tidur dia ingat macam tu, insya-Allah kan kepada kebaikan tu. Tapi kalau kita merasakan lambat mati, itu yang kita dengki ataupun dendam. Nanti biarkan dulu, padan muka dia dulu. Nampak dah? Akhirnya tiba-tiba kok mati malam tu dalam tidur, mati dah dia membawa hati yang penuh dendam dengan anak bini dia sendiri. Na'udzubillah. Jangan. Baik. Ketahui oleh membawanya ingat mati itu kelakuan yang dipuji, yakni oleh Allah dan dituntut oleh syarak. Allah suruh. Syarak tu mana Allah lah, syarak yang hakiki Allah, syarak yang majazi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah ia mengingati mati itu sebab bagi membanyakkan ibadah. Orang yang kurang ibadat akan bertambah ibadatnya dengan mengingati mati. Malah nak beribadat, dia ingat mati, dia rajin nak ibadat. Daripada tak nak buat amalan sunat, dia jadi nak buat amalan sunat. Daripada tak mengaji, rasa nak mengaji. Itu menambahkan ibadat dia. Dan sebab bagi mensedikitkan dunia. Orang yang ingat mati ni, dia akan dunia tadi. Apa maksud dunia? Jangan lupa makna dunia ni. Sesuatu yang tidak mendatangkan faedah selepas daripada mati. Ataupun sesuatu yang ada atas dunia ni yang tidak ada hubung kait dengan ibadat. Itulah dunia. Dunia. Jadi orang yang ingat mati ni, dia jadi tawar dengan dunia. Dia malah nak berpenat-penat dengan benda yang tak ada hubung kait dengan ibadat. Maksudnya, buat apa aku nak penat-penat bekerja pagi petang siang malam, sedangkan yang aku perlunya sedikit saja untuk ibadat. Jadi dia malah nak layan benda yang lebih-lebih tu, memenatkan diri dia.
Sebab dia tahu benda tu takkan beri faedah akhirat pada diri dia. Yang dia nak pakainya RM10 contoh, tapi dicari sampai RM1,000. Yang nak dimakannya 2-3 suap, tapi kenapa perlu masak menanak sampai 2-3 periuk? Faham tak? Yang kita nak makan 2-3 suap, perlu tak kita nak menanak sampai 2-3-4 periuk? Bukankah penat tu? Itulah ibaratnya. Kita nak makan 2-3 suap je, tapi beli berah 3 kampit, beli kambing 5 ekor, lembu 1 ekor. Orang kata nak buat kenduri, tak adalah nak makan tengah hari sekarang. Oh ya ke nak makan tengah hari? Tapi persiapan yang dibuat tadi, bukankah situ dah perlukan banyak belanja, perlukan banyak masa? Ini yang kata lebih-lebih yang tak ada hubung kait dengan ibadat ni yang menyebukkan kita, menghabiskan masa kita, membuat benda-benda yang begitu, sedangkan yang nak pakainya sedikit, yang nak guna untuk ibadat sikit, tapi kita cari berlebih-lebih. Jadi penat kita satu, buang masa kita satu, akhirnya nanti mati tak ada amal ibadat, tak ada masa nak beribadat, sebab dah habis waktu untuk cari benda yang lebih-lebih, walaupun halal. Untuk nak guna kita semayang berapa banyak duit? Contohnya makan minum anak bini kita berapa, nak bayar hutang, nak bayar begini. Tapi sebenarnya kita ni sebenarnya dah dicekam oleh dunia tadi. Sebenarnya kita dah dicekam oleh dunia tadi, dah tak boleh lari dah, terpaksa dah kita menghadap dengan hutang yang banyak tadi. Silapnya kita sendiri kerana nak berlebih-lebih dalam keselesaan contoh. Betul tak? Ini benda kita kena ngaku. Sebab qadar melakukan ibadat, qadar untuk ibadat tak perlu mewah. Contohnya nak melindungkan anak bini kita daripada panas hujan, tak perlu rumah yang juta-juta. Tapi oleh kerana nakkan keselesaan, kemegahan, cari juga rumah yang juta-juta. Kan dah jadi penat kita, mau tak mau kena langsai kan, mau tak mau kena kerja lebih. Salah siapa sebenarnya? Salah kita, sebab mengikutkan nafsu. Tapi kalau qanaah, memada dengan rumah yang sederhana contohnya, yang boleh melindung anak bini kita daripada panas hujan dan sebagainya, alhamdulillah. Jadi tak perlukan masa yang begitu banyak ataupun belanja yang begitu banyak untuk kita cari, supaya ada masa, banyak lagi masa yang kita boleh gunakan untuk beribadat. Itu cerita pasal rumah, tak cerita pasal kenderaan lagi. Bila rumah nak mewah, nak hebat, nak megah, kenderaan nak mewah, nak hebat, bukankah nanti bertambah. Yang sibuk, yang penatnya kan siapa? Kita. Padahal keperluan untuk ibadat tak perlu sampai macam tu. Ini yang dimaksudkan. Jadi orang yang ingatkan mati, dia takkan sibuk dah tentang aku tak nak lah duk penat-penat cari benda yang lebih-lebih, yang tak ada hubung kait dengan ibadat, dengan akhirat. Yang ada dalam tangan ni pun aku akan tinggalkan bila-bila masa. Walaupun rumah aku sederhana pun, mati aku akan tinggalkan juga. Tapi lebih lagi rumah yang mewah-mewah, yang megah-megah pun aku akan tinggalkan juga. Jadi dia ditawar, dia tak berapa nak minat sangat dengan keduniaan. Faham maksud dunia tadi? Sesuatu yang tidak memberi manfaat akhirat, ataupun sesuatu yang tak ada hubung kait dengan ibadat. Kalau makan yang berkait dengan ibadatnya, contoh apa ibadat? Makan ni kerana nak beribadat apa? Makan kerana nak mendatangkan tenaga, makan kerana nak menyelamatkan nyawa daripada mati. Cukup dengan makan sepinggan ataupun 2 pinggan contoh. Tak perlu nak makan berkawah-kawah. Jadi kalau makan berkawah-kawah tu dah bukan ibadat, dah tu lebih dah daripada qadar ibadat. Jadi dia cari sekadar. Sekadar ibadat, supaya ada banyak masa kita untuk ibadat. Ada masa untuk kita solat, ada masa untuk kita cari ilmu, ada masa untuk cari ilmu. Jadi kita yang dah terikat dengan dunia tadi, mau tak mau kena korbankan juga masa untuk akhir. Mau tak mau kena terpaksa. Sebab tu salah kita sendiri, kita kena tanggungjawab dengan kesalahan kita sendiri. Aku daripada Isnin sampai Jumaat terpaksa kena kerja. Kalau aku tak kerja qadar ni, nanti aku nak bayar hutang ni, bayar hutang tu aku tak dapat. Tak apa, mau tak mau kau kena luangkan masa kau cari ilmu. Tak kira hari Sabtu, hari Ahad, hujung minggu, tengah malam, tengah pagi, itu urusan kau. Yang pasti kau mesti kena buat benda tu, sebab itu kewajiban. Kenapa kau ni mengaji sampai tengah-tengah malam ni, pukul 11, pukul 12 baru mula ngaji? Aku terpaksa. Sebab waktu lain aku dah tak ada dah. Waktu lain aku dah gunakan untuk hal-hal dunia tu. Jadi mau tak mau aku terpaksa korbankan masa pukul 12 malam ni untuk aku belajar fardu ain. Terpaksa, sebab benda ni wajib, Allah tuntut atas diri aku.
Alangkah baiknya dulu kalau aku bersederhana dengan dunia ni, boleh jadi aku boleh mengaji macam orang lain, kerja 8 jam satu hari, malamnya aku boleh datang kuliah macam biasa. Tapi salah aku sendiri, nak mewah, nak megah, nak hebat, nak begini, terpaksa aku menanggung kos yang begini punya banyak, dan menyebabkan aku terpaksa kena kerja lebih daripada kadar yang sepatutnya. Maka itu bukan suatu lesen untuk aku meninggalkan kewajipan yang lain. Kita tak boleh bagi alasan kita terpaksa bekerja pagi, petang, siang, malam sepanjang hari daripada Isnin sampai Jumaat, itu merupakan lesen untuk diri kita meninggalkan belajar fardu ain. Tak boleh. Itu salah kita. Siapa suruh cari lebih daripada kadar yang sepatutnya? Siapa suruh tiru orang nak berlumba dengan orang? Bukankah Allah Ta'ala dah bagi tahu alhaakumut takatsur? Kita ni banyak dibinasakan atas dunia ni dengan sebab apa? Sifat berlumba-lumba. Kita tengok orang tu kaya, kita nak kaya macam tu. Tengok orang tu mewah, kita nak mewah juga macam tu. Tu kita bini punya kenak lain pula. Jadi kita nak raikan keinginan nafsu kita satu, nak raikan keinginan nafsu bini kita satu. Anak-anak pula kata papa, mama, tengok macam kawan papa tu. Wah tu, kita orang pun nak macam tu. Kita pun layankan juga. Siap. Betul tak? Sebab itulah dalam Islam disuruh sifat apa? Qana, memada. Bukan tak boleh berharta, memada. Bersederhana maksudnya. Jangan melampau. Sebab kalau melampau dia jadi macam tu. Itu bukan satu lesen untuk kita bagi alasan besok, ya Allah minta maaf lah, saya ni waktu dunia dulu bukan tak nak belajar fardu ain, tapi saya ni dah habis masa saya gunakan saya bekerja sebab nak bayar hutang banyak. Agak-agak kena maaf, dapat maaf tak macam tu? Tak dapat. Salah kita sendiri. Salah kita sendiri. Jadi kena tanggung jawab. Kau mana-mana pun kena tanggung jawab. Ngaji tengah malam lah, pagi-pagi lah, itu kita kena pikul. Kalau tak buat, besok lagi berat kita. Lagi berat kita. Dah kita tak boleh nak ikut kuliah macam biasa di masjid suruh lepas maghrib. Kita memang tak ada masa lah, terpaksa cari masa lain. Mengaji ini bukan wajib lepas maghrib. Wajibnya mengaji, wajibnya belajar fardu ain. Masa tu terserah kepada diri kita sendiri. Kita tak boleh ikut orang lain. Orang lain boleh jadi dia bekerja pagi, malamnya lapang. Ada kita kerja malam, lapangnya siang. Maka carilah majlis ilmu waktu siang. Kita daripada Isnin sampai Jumaat kerja, carilah majlis ilmu hari Sabtu Ahad. Tak ada alasan. Tak ada alasan. Kau kaya, kenapa kau tak panggil Tok Guru datang rumah kau? Mana kita nak jawab? Kalau bagi 15,000 sebulan, 20,000 sebulan, takkan kau tak boleh keluarkan 5-600 sebulan untuk panggil guru ajar anak bini kau supaya pandai semayang, pandai akidah dan sebagainya. Itulah yang dinamakan harta yang menjadi akhirat, duit yang menjadi akhirat. Dengan duit tadi menolong kita beribadah. Nampak tak? Jadi boleh. Itulah sebab Allah bagi kita keluasan harta. Dengan harta tadi boleh. Apa salahnya? Jom kita pakat panggil Tok Guru tu, bagi dia satu hati sebagai tanda terima kasih, sanggup dia curahkan ilmunya untuk kita anak bini ni. Daripada kita tak pandai semayang, kita jadi pandai semayang. Daripada tak tahu jadi tahu, dia tak faham jadi faham. Daripada tak kenal Tuhan jadi kenal Tuhan. Daripada akidahnya salah jadi betul. Sebab dia bagilah satu hati, tanda terima kasih. Ta'awan, tolong menolong. Dia tolong kita bab akhirat, kita tolong dia bab dunia. Betul? Boleh tak menuntut ilmu? Boleh. Jadi tak ada alasan. Nak kata tak boleh, ramai je yang buat macam tu. Itu macam contoh tu keluarga di Bukit Baru tu dah 15 tahun, 16 tahun dah. Boleh je buat. Diorang ada bisnes juga. Diorang pun sibuk juga daripada Isnin sampai Jumaat. Sebenarnya tidak ada alasan tu. Tak ada alasan. Diorang boleh buat. Kenapa kita tak boleh buat? Jadi ejah balik masa kita. Itu tanggungjawab kita. Bukan lesen untuk kita meninggalkan yang wajib. Dengan alasan sibuk mencari dunia. Jadi kita dah belajar, dah tahu ni. Lepas ni memada, berpada-pada sudah. Dah tahu dah. Dah tahu dah. Mana lepas ni aku akan berhati-hati. Tak nak dah tambah kesibukan dah. Ini pun tak ada masa nak belajar dah. Kalau aku tambah lagi kan bisnes lagi, habislah. Bukan tak boleh tambah bisnes, boleh. Nak tambah bisnes, pastikan yang wajib tidak tertinggal.
nak tambah satu lagi kedai, dua lagi kedai, silakan selagi tidak menjejaskan kewajipan yang lain. Kita beli 5-6 buah kedai lagi, nak tambah bisnes lagi, silakan, asalkan yang wajib ni tak terlepas. Boleh solat macam biasa, boleh belajar agama macam biasa, tidak terlibat dengan benda haram. Silakanlah. Nak 20 kedai, 30 kedai, ikutlah, tak jadi masalah. Sebab apa? Tidak mengganggu akhir, tak ganggu akhirat, tak ganggu ibadat. Yang salah ni sekarang ni, terganggu ibadat, terganggu akhirat. Itu salahnya. Ejah balik tengok mana yang lebih-lebih itu yang menjadi sebab kita tak ada peluang nak solat, tak ada peluang nak belajar, buang, tinggal. Sebab apa kita nak teruskan kehidupan yang macam tu? Akhirnya nanti kita mendapat kecelakaan di hari kiamat. Memang kita kaya, memang kita mewah, memang kita hebat, tapi kalau mati besok duduk dalam neraka, nak buat apa? Selama mana je kita duduk dengan kekayaan kita tadi, dengan bisnes kita mewah kita, bila matinya duduk diazab oleh Allah, apa faedahnya kita senang atas dunia? Apa dah? Jadi gunakan akal kita. Ejah balik. Ni kita dapat belajar. Isteri kita dah belajar ke belum? Kita juga nak kena jawab belum? Kita juga nak kena jawab. Seperti mana kita faham bab solat, isteri kita pun mesti faham macam tu juga bab solat. Sebab dia pun mukallaf juga. Macam mana kita reti tauhid, dia pun mesti kenal tauhid macam kita juga. Sebab dia pun wajib jaga akidahnya daripada terpengaruh terpedaya dengan fahaman yang sesat. Bukan maksud dia bini ni duduk dapur je lah, pandai masak, aku makan sedap dah lah, akidah dia sesat tu lantak dia. Mana boleh macam tu? Mana boleh? Nampak tak banyak tanggungjawab Allah pikulkan kat atas kita ni, khususnya orang lelaki-lelaki ni. Jadi masa dah tak tahu berapa hari tinggal umur kita ni. Jadi kalau kita tambahkan lagi dengan kesibukan dunia, habislah kita. Sudahlah. Ada Allah siapkan kekayaan yang tak berkesudahan selepas daripada mati tu. Sabarlah sekejap. Sabarlah sekejap. Cakap dengan bini kita, cakap dengan anak-anak kita, sabarlah. Mungkin di dunia ni kita tak ada kelebihan nak dapat kemewahan macam orang lain, tapi yakin dengan janji Allah ada kesenangan, kebahagiaan, kekayaan yang takkan sudah sampai bila-bila yang menanti kita kalau kita beramal soleh, membuat apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah larang. Ada orang dia memikirkan dunia ni dah nak rasa segala benda. Sinilah tempat kita nak rasa semua benda. Jadi seolah-olah macam tak ada kesenangan selepas pada mati. Siapa kata tak ada kesenangan selepas daripada mati? Orang yang tak beriman dengan hari kiamat, dia mengatakan tak ada kesenangan selepas daripada mati. Kita orang beriman, kita yakin adanya kesenangan yang jauh lebih dahsyat daripada kesenangan dunia yang Allah janjikan untuk orang yang bertakwa, untuk orang yang beribadat, orang Islam, orang mukmin. Bersabarlah atas dunia ni sekejap. Pernah berlaku satu peristiwa di sisi salah seorang daripada imam yang 4, kalau tak silap saya lah. Seorang ni alim ulama. Dia ada isterinya ada pakaian, ada perhiasan emas. Yang dia ni zuhud. Dia ni tak ada, isterinya tak ada pun perhiasan tu. Jadi bila bertemu, isteri dia nampak ada perhiasan pada sahabat dia tu, bini dia lah, ada pakai perhiasan. Lalu bila sampai kat rumah, cerita lebih kurang macam tu. Dia pun minta dengan suami dia, boleh tak awak dapatkan saya perhiasan, dapat lebih kurang pun tak apalah, walaupun tak sama macam kawan kita tu, macam bini dia tu, dapat yang kecil-kecil pun tak apalah, kata bini dia. Lalu suami dia kata, boleh, kata, pergi cedok air dalam telaga. Bini dia pun ambil baldi, cedok air, penuh dengan perhiasan daripada emas, perak, intan, belian ada dalam dia punya baldi tadi tu. Suami dia kata, kalau kau nak kau ambil, tapi ingat dalam syurga kita takkan sama, martabat kita tak sama dalam syurga besok. Kalau kau nak ambil kesenangan tu, kau boleh ambil sekarang, tapi oleh kerana hati isterinya pun hati yang baik, dia kata tak perlu. Kalau membawa kepada aku nanti tak sama dengan martabat engkau dalam syurga, aku tak mau. Dia buang balik, dia curah balik, tukar jadi air. Itu namanya karomah, bukan sihir. Itu karomah. Dia tak nak. Mana kalau dia nak, boleh bila-bila masa boleh. Tapi dia tak nak benda tu, sebab sebanyak mana pun, sehebat mana pun, bila mati tinggal buat apa? Sebab kesenangan yang sementara terlepas kesenangan akhirat. Buat apa? อ
Jadi bijaklah, bijak atur masa kita. Bukan tak boleh bersenang, bukan Allah tak bagi senang, boleh. Cuma Allah bagi amaran jangan melampau batas. Kau nak kaya, kayalah. Kau nak mewah, mewahlah. Jangan lampau batas. Maksudnya lampau batas ni dengan sebab kaya, dengan sebab cari kekayaan, usaha nak kaya, sampai tak solat, solatnya tak betul, solatnya tak sah, tak kenal Tuhan, sifat mazmumah mahmudah pun tak tahu. Inilah masalahnya sekarang. Kalau waktu kerja, waktu belajar agama, teruskanlah kehidupan yang macam tu, betul dah tu. Walaupun kita mengaji 1 jam sehari selepas maghrib hingga isyak, lama kelamaan amalan kita semakin betul. Besok bila mati, Allah tanya tentang Tuhan, Allah tanya tentang Nabi, Allah tanya tentang solat, semuanya boleh dijawab dengan betul. Sebab apa? Waktu hidup dulu dia ada masa menuntut ilmu. Nampak tak contoh? Kita buat bandingan. Kawan kita, dia bekerja, kita pun bekerja. Tapi dia bekerja sekadar, contohnya dia kerja 8 jam ataupun 10 jam dia kerja satu hari, dan dia ada masa menuntut ilmu. Dia ada masa untuk menuntut ilmu, meskipun dia cari duit macam kita juga. Dia pun senang macam kita, dia pun kaya contohnya, tapi dia ada masa menuntut ilmu. Dan makna solatnya betul. Dia faham, dia solat bukan sekadar tiru orang, tapi dia solat berdasarkan ilmu yang dia belajar tadi tu, yang 1 jam sehari tu contohnya. Besok di hari kiamat, dia besok dalam kubur, bila Allah soal tentang Tuhan, tentang iman, tentang Islam, dia boleh jawab. Amalannya Allah terima sebab dia ada ilmu. Kita bila ditanya besok tak boleh jawab sebab amalan kita salah. Sebab apa salah? Waktu dunia dulu tak ada masa nak mengambil kefahaman. Apa tak? Jadi kalau seandainya kita boleh cari rezeki dan tidak meninggalkan majlis ilmu yang fardu ain, lebih-lebih lagi ilmu akidah, silakanlah, kerjalah. Tadi saya kata ejaz. Yang tak ada lagi jadual waktu menuntut ilmu fardu ain, tolong buat cepat-cepat. Bukan suruh buang harta benda tu, bukan suruh gadai rumah kita, bukan suruh jual kereta kita tu dah. Ejaz masa kita. Boleh, insya-Allah. Boleh, jangan kata tak boleh. Boleh. Orang lain boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Ada orang jauh lebih kaya daripada kita lagi. Ada orang lagi besar bisnesnya daripada kita lagi. Boleh menuntut ilmu. Kita apa alasan? Ada orang anaknya lagi ramai daripada kita. Itulah dia. Ejah balik. Ingat mati. Sebab apa tu? Sebab kita ni mati. Kita je. Kalau tak mati, teruskanlah. Nak tonggang terbalik macam mana? Teruskanlah. Seandainya lah hidup dunia ni hidup yang kekal abadi, teruskanlah nak buat apa. Sebab tak mati. Teruskanlah. Nak buat benda haram sepanjang masa, tak nak pedulikan ilmu, ikutlah. Tapi masalahnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap hidup pasti mati. Bila mati, Allah akan soal, Allah akan tanya segala nikmat-nikmat dia. Dia akan tanya apa yang dah dipertanggungjawabkan atas kita atas dunia ni, dah laksanakan ke belum. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah ia mengingati mati ni sebab membanyakkan ibadat ni. Kawan-kawan yang mengaji ni, kawan-kawan yang mengaji yang ikut kelas ni, inilah di antara faedah ingat mati lah ni. Sebab ingat mati lah ni, teringat nak mengaji, nak belajar ni. Takut amalannya salah, takut nanti amalannya tak diterima oleh Allah. Jadi duduk belajarlah sekejap. Nampak dah tu? Itu faedah daripada ingat mati dah tu. Membawa kita daripada tak pernah mengaji, sekarang ngaji dah. Dulu tak pernah ikut kuliah, sekarang dah ikut kuliah dah. Sebab apa? Faedah daripada ingat mati ataupun beriman dengan hari akhir. Dia tahu hari akhirat ni besok aku kena tanya. Kalau aku tak dapat jawab, masaklah tu. Masak hingga ke tulang aku masak. Ni gentung masak, tak mati-mati tak. Bayangkan ni, Allahu Akbar. Dibakar tapi tak mati selama-lamanya. Dibakar tapi tak mati selama-lamanya. Kita tengok tu video-video dia orang tunjukkan orang mati kebakaran tu, melaung, melalak, megaung. Air senyap dah, senyap, tak ada bunyi apa dah. Sebab apa dah tak ada bunyi? Sebab dah mati. Tapi dalam neraka tak mati. Gentung jadi arang, tak mati agak-agak macam mana. Dia punya rasa pedihnya, dahsyatnya macam mana. Itulah neraka. Kita tengok video orang kena terbakar ataupun tak sanggup, kita nak tengok bukan kita yang alami.
Orang kata, ini aku nak tengok tak ada baru ni kemalangan orang terbakar. Aku nak tengok. Tak sanggup nak tengok. Nak tengok pun tak sanggup. Tapi kalau kita gagal beribadat, jangan kata tengok, duduk dalam api itu sendiri. Dalam neraka tu nanti ada lapar, ada dahaga. Dalam neraka tu nanti panas. Luar dalam, kiri kanan, atas bawah, zahir batin, api seapi-apinya. Kepanasannya semakin berubah, semakin meningkat, bukan sama. Seperti yang dikatakan oleh orang jahil, dia kata nanti dah lama-lama kena bakar, hari-hari kita akan jadi biasa. Na'udzubillah. Korak dia kata macam tu. Kata alah apa, macam mana pepatah tu, alah bisa tegak biasa. Dia kata macam tu. Ingat apa neraka ni kan? Dia kata nanti kalau dah lama-lama dia bakar hari-hari, lama-lama kita biasa dah dengan kepanasan tu. Kafir orang yang cakap macam tu. Murtad orang yang cakap macam tu. Sebab apa? Mempersendakan azab Allah. Menunjukkan yang dia tak takut dengan neraka Allah. Sebab tu jangan buat lawak benda-benda tu. Nak buat lawak, buat benda lain. Jangan azab Allah kita buatkan lawak, jangan. Ada perkataan-perkataan yang bila kita bergurau, berlawak pun dia jadi sungguh-sungguh. Sebab tu kita kena mengaji supaya kita tahu apa perkataan yang boleh kita cakap, apa perkataan yang haram kita cakap. Kalau kita tak belajar, kita main cakap aja ikut nafsu. Nafsu ni memang mendorong kita membuat benda-benda yang merosakkan ibadat kita. Kau pun mengaji, tengok. Bagus itu situ. Tahu. Insya-Allah. Besok dalam neraka tu diriwayatkan, diceritakan malam tadi baca dalam kitab Taklimul Aulad. Dalam neraka ni punyalah panahnya. Beribu-ribu tahun duk menyeru panggil malaikat Malik tu nak minta tolong. Malaikat Malik buat tak peduli. 70,000 tahun duk seru, dia buat tak peduli. Minta hujan, minta Allah turunkan hujan dalam neraka tu. Ya Rahman, ya Allah turunkanlah hujan. Sebab terlalu dahsyat panas dalam neraka ni, tak tahan, turunkanlah hujan. Tiba-tiba datang angin, datang awan yang gelap. Lalu penduduk neraka tadi seronok tengok. Dia kata ni Tuhan yang bersifat dengan pemurah, dah mendatangkan hujan. Lalu turun daripada awan gelap tadi tu api, batu-batu api neraka. Batu-batu api neraka turun yang menembusi kepala-kepala mereka dan keluar ke dubur-dubur mereka. Itu dia neraka Allah. Bila minta hujan, hujan turun, tapi bukan hujan air, hujan daripada batu api neraka itu sendiri. Jatuh ke kepala, tembus di dubur, hancur. Bila haus, minta minuman, lalu diberi minuman yang namanya apa? Hamim. Bila dipegang je gelas tu, hancur tubuh badannya. Bila dia rapatkan ke mukanya, gugur daging-daging mukanya, mata-matanya habis, terabur habis. Punya panas. Bila masuk dalam perutnya, habis, hancur berkecai. Tapi tak mati. Macam mana azabnya kan? Tak terakal di fikiran kita dahsyatnya azab neraka Allah. Nampak tak? Jadi janganlah kita ni berasa macam kuat, macam hebat nak hadapi benda-benda macam. Takkan sanggup kita nak tanggung. Maka bertindaklah segera, wahai diri kita semua. Bertindaklah segera membuat apa yang diperintah oleh Allah. Berpada-padalah mencari harta benda kekayaan dunia itu. Berpada-padalah. Nak kaya pun berpada-pada, nak senang pun berpada-pada. Jangan sampai tergadai kesenangan akhirat kita. So kita yang menyesal ya Allah. Kalau aku tahu begini dahsyat azabnya, daripada dulu aku berubah dah. Lambat dah. Nak menyesal biar sekarang, nak berubah biar sekarang. Jangan nanti-nanti dah. Jangan tangguh-tangguh dah. Dan sebab bagi mensedikitkan dunia, jadi dia akan berpada-pada dengan dunia. Bila dia ingat mati, dengan sendiri dia akan memada dah dengan dunia. Dia dah tak tamak haloba dah macam dulu. Sebab tu tanda-tanda orang-orang yang Allah sayang, tanda-tanda orang-orang yang Allah Ta'ala nak dekatkan dia dengan Allah, tanda-tanda orang yang nak Allah jadikan dia kekasih Allah, dia ada tanda-tanda dia. Dia dah mula meninggalkan dunia-dunia yang ada dalam diri. Kalau dulu dia tak peduli, pagi, petang, siang, malam fikir kekayaan, kemewahan dan sebagainya, habis masanya. Tapi bila ni dia dah dipilih oleh Allah, dia dah mula meninggalkan benda itu. Dia dah tinggalkan ansuan-ansuan. Walaupun dia tak boleh tinggalkan serta-merta, tapi dia dah mula meninggalkan
sedikit demi sedikit benda yang menjadi sebab dia tak ada masa dengan Allah. Dah buang. Itu tanda-tanda dah, tanda-tanda orang-orang yang Allah pilih nak menjadikan dia kekasih Allah. Dia dah mula meninggalkan dunia dan dia dah mula menghadap kepada akhirat. Dia dah mula dekatkan dirinya dengan ilmu. Dia dulu tak ada, sekarang dah ada. Itu tanda-tanda lah tu. Lama kelamaan kalau dia istiqamah, nanti insya-Allah lama kelamaan dia jadi kekasih Allah dah. Bertuahlah siapa yang dapat. Kalau tak dulu dia tak peduli, tak fikir langsung tentang ngaji, tak fikir langsung tentang apa. Yang dia tahu fikir pagi petang siang malam macam mana nak kaya, macam mana nak hebat, macam mana nak berlumba, nak megah, tu je. Yang dipikir pagi petang siang malam dalam otaknya, dalam hatinya, tu je yang dirisaukan. Tapi bila dia dah dipilih oleh Allah, dia dah mula memikirkan, risau tentang akhir. Tak boleh jadi ni. Tak boleh jadi ni, aku ni dah banyak umur, aku tak pernah sembahyang lagi ni, tak pernah belajar agama lagi ni, tak boleh jadi ni. Dia dah mula mikir dah benda-benda macam tu. Itu tanda-tanda. Tapi jangan tidak bertindak pula. Kena bertindak. Kena bertindak. Cari ilmu, cepat-cepat belajar. Cari pembimbing kita. Dan sebab bagi menjedikitkan dunia dan angan-angan, dia dah tak suka nak ada khayal-khayal tentang dunia. Tak ada nak khayal-khayal tentang dunia dah. Tak suka dah dia. Habis masa. Lebih baik aku fikirkan tentang akhirat aku. Lebih baik aku gunakan akal aku ni memahami hukum hakam Allah, mengetahui selok-belok macam mana nak beribadat dengan betul. Dia dah mula fikir macam mana aku nak selamatkan anak bini aku besok. Macam mana aku nak selamatkan bini dan anak-anak aku besok daripada azab Allah Ta'ala. Dia dah mula mikir dah. Kalau bini dia tak pernah belajar, dia dah ajak bini dia belajar, dia dah cuba ajar bini dia atau mencarikan guru. Tu tanda-tanda dia. Kerana sabda Nabi SAW, aktiru dhikraha zimmil ladzati fa innahu la yakunu fi kathirin illa qallalahu wala fi qalilin illa ajzalahu. Banyakkan oleh kamu, kata Nabi SAW, mengingat ni sama ada dengan lidah ataupun mengingat dengan akal fikiran kita ataupun hati kita. Nabi kata, hendaklah kamu banyak-banyak mengingat, banyak-banyak menyebut akan yang memutuskan segala kesedapan. Apa dia? Iaitu mati. Kena ingat mati banyak. Mati banyak. Nak pergi musafir mana-mana, naik kereta, jangan-jangan ni kan aku mati dalam perjalanan. Banyak je orang yang mati dalam perjalanan. Boleh jadi hari ni aku akan mati dalam perjalanan. Boleh jadi aku tak sampai destinasi. Sebelum kita keluar rumah, kita pun maafkan anak bini. Sebab apa? Kenapa tak ingat ingat mati. Tengok anak bini kita tidur. Memang dia ada buat salah silap dengan kita, manusia. Tapi bila kita tengok, anda katalah aku mati, sian, mereka ni kalau aku tak maafkan mereka, maafkan. Sebab ingat mati lah tu. Ingat mati. Dia akan membaikkan hati kita, dia akan melembutkan hati kita. Dia tak akan jadi berdengki, berdendam. Dia tak nak dendam. Sebab dia tak nak mati membawa hati yang penuh dendam menghadap Allah Ta'ala. Dia tak nak mati bawa sifat yang dibenci oleh Allah. Kerana bahawasanya mati itu tiada disebutkan akan dia pada ketika banyak angan-angan dan banyak dunia, melainkan menyedikitkan ia mati akan dia. Maknanya bila sebut mati ni bila kita sebutkan pada orang yang banyak khayal tentang dunia, dia akan jadi sedikit khayalnya tentang dunia. Itu hikmah hebat mati tu. Yang tengah cerita sibuk-sibuk cerita projek, cerita jangan-jangan mati dah besok. Terbantu tu je. Sui yang kau ni dia cakap. Kau ni mulut kau ni selupa. Aku baru khayal nak jadi macam ni, kau sebut mati pula. Dah memang betul lah. Berapa ramai orang yang mati. Kau ingat kau tak mati ke? Kau matilah, kau kaya macam mana pun. Aku silalah, aku mati dulu daripada kau. Jadi bila dicakapkan kepada orang yang banyak angan-angan dengan dunia, bila sebutkan pasal mati, dia jadi lemah. Dia jadi tak seronok. Cuba kau bayangkan, dalam kau sedang sibuk-sibuk cari tadi, Allah ambil nyawa kau. Apa kau dapat? Bila kita buat kereta mewah kita kan, kita ingat bila aku mati aku akan tinggal.
Tengah bawa kenderaan hebat itu, mewah-mewah tu, ingat satu hari aku terpaksa akan tinggalkan benda ni. Mau ataupun tidak, suka ataupun tidak, aku terpaksa lepaskan benda ni. Sebab tu orang yang makin banyak keduniaan pada diri dia, makin pedih kematian dia, makin kecewa dia nak mati besok. Bila kita nak mati besok, orang yang banyak dunia, orang yang banyak kemegahan, kemewahan, dia akan jadi kecewa sangat-sangat nak mati besok. Cuba kita bayangkan sekarang, kita ada harta benda, kekayaan, kemewahan, kemegahan. Tiba-tiba ada orang paksa kita supaya menyerahkan semua itu pada dia. Kita nak bagi ya? Aku pernah cari sampai aku tak semayang, aku kumpul semua ni, kau nak ambil tiba-tiba. Dah, aku takkan serahkan. Aku mati pun tak boleh cakap. Tapi ingat, akan berlaku juga benda tu pada diri kita apabila kita datang, didatangi oleh malaikat maut. Terpaksa juga kena tinggalkan. Macam mana perasaan? Punyalah sakitnya, punyalah kecewanya, punyalah hancurnya. Benda kita sayang. Kecuali pada kita benda yang tak berapa nak bernilai. Kalau hilang pun, kena rampas pun tak ada masalah. Kau curilah jam tangan aku tu, aku beli RM5 je pun dapat 10. Kau curi, ambil lah. Aku tak segalat pun, aku tak galat pun, sebab benda tak mahal pun. Tapi kalau jam tangan harga RM15,000, RM20,000, kalau hilang ajam. Kalau kena curi ajam. Sakit hati kita kan. Itulah bandingannya. Orang yang tak ada keduniaan pada diri dia, tak banyak, bila dia mati tidak terlalu kecewa dia nak meninggalkan dunia. Tapi pada kita yang mewah ni, siap. Aku mati ni besok, kereta mewah aku dapat ke laki bini aku lah. Kita yang bayar ribu-ribu, kita yang penat-penat sampai tak semayang, sampai tak mengaji, beli kereta mewah, rumah mewah, bini kita muda lagi. Ni kalau aku mati, tak nak mati ni, habis aku. Habislah. Waktu hidup ni, baru ni pun dah ada dengar desas-desuh dah. Ni aku nak mati, siaplah. Memang dapat ke laki-laki tu lah ni. Lagi kecewa kita. Lagi sakit hati kita. Jagalah kita punya kenderaan mewah, rumah mewah kita, pakaian mewah kita, semua akan disarung oleh suami baru bini kita. Ingat bini kita nak duduk lama-lama, dia pun manusia, dia pun ada nafsu. Dia pun tak nak terlibat dengan perzinaan, maka dia terpaksa jaga nafsu dia dengan bernikah lain. Macam kita. Macam. Macam. Jadi macam mana kita? Lepas tu duduk dalam kubur kena azab pula dah tu. Yang atas senang berjoget dah, dia dah dapat laki baru. Yang laki dia pun seronok dah. Kita tinggalkan kemewahan untuk dia, kita yang penat-penat cari untuk dia. Kita dalam kubur kena azab pula dah. La ilaha illallah. Betapa tidak berakalnya kita. Memberi kesenangan kepada orang lain, sedangkan kita diazab oleh Allah. Cuba fikir kalau saya salah cakap. Bukan saya cakap saya punya perkataan, dok ulama dan kitab kata macam itulah. Kau penat-penat kumpul harta benda dunia, kesenangan. Bila kau mati besok, segala kesenangan ni akan pindah kepada orang lain. Tiba-tiba dalam kubur besok kau diazab oleh Allah sebab kau gagal beribadat. Jadi cerdik ke tidak tindakan yang macam tu? Kau bagi kesenangan pada orang, kau di dalam kubur diazab oleh Allah. Bini kita menangis hari tu je, tak ada nak menangis lama-lama bohong lalu kubur kita salam boleh tak pergi. Dia cakap dengan dia, awak tu arwahnya kubur, kata dia. Kita dalam kubur, jom kau, aku kena azab ni. Aku seronok dengan lelaki baru dah nak marah tak boleh, kita dah mati lah. Padan muka kita, arwah tu baik, kata dia. Sungguh lawak-lawak juga, tapi itulah hakikat dia. Lainlah kita tinggalkan kesenangan, bila kita mati besok, kita pun dapat nikmat yang jauh lebih dahsyat daripada tu dalam kubur. Itu alhamdulillah.
Itu yang kita nak. Kita mati tinggalkan harta benda dan sebagainya. Bini kita tu kahwin tak kahwin tu, itu serah pada takdir lah. Mana yang kita ni, kita dalam kubur pun dapat nikmat yang jauh lebih dahsyat daripada tu lagi. Itu untung kita. Dah tadi sakit hati, bini kita dikebah orang, harta benda kita dikebah orang, dalam kubur kena azab pula lagi. Bala bertimpa-timpa. Na'udzubillah min zalik. Jadi hati-hatilah wahai kita orang laki-laki khusus ni. Hati-hati kita orang laki-laki khususnya. Bini kita tu jangan percaya sangat. Dia cakap tu boleh dengar, percaya jangan. Banyak berlaku dah tu. Mik menangis, bohong. Dia kata kenapa lah ada edah-edah ni. Tak ada edah kan bagus. 4 bulan 10 hari nak kena tunggu. Aduh ni WhatsApp dah masuk ni. WhatsApp dah masuk macam-macam nombor ni. Yang mana satu ni. Cuba bagi takziah sabar, ada yang lebih baik nanti Allah gantikan. Wah. Padan muka kita. Padan muka kita. Tapi ada yang setia, ada yang setia. Allah, itulah hakikat hidup. Nak kata macam mana? Itu ketentuan Allah, kena hadap lah, mau tak mau. Mau tak mau kena hadap. Ni yang kita ketawa ni dalam live ni je lah tu. Jangan percaya. Tengok orang lelaki juga bagus. Orang lelaki bagus, dia jujur. Orang lelaki jujur. Kalau bini dia tanya awak, kalau saya mati awak kahwin tak? Kau tak mati, aku tengah fikir nak kahwin macam mana ni. Cuma belum berani lagi. Tapi teknik tu macam dah tengok nampak-nampak dah tu. Tu orang lelaki dia jujur. Perempuan awak, saya janji awak mati saya takkan kahwin lain. Saya sayang awak seorang je dalam dunia ni. Bohong, tak payah dah dengar. Tapi tak semualah, ada yang betul. Tapi orang perempuan ni ingat, kalau dia nak duduk seorang diri, terhindar daripada dosa dan maksiat, silakan. Tapi kalau dia nak menjanda lama-lama, jadi asbab dia berzina, jadi asbab buat dosa, wajib dia kahwin. Wajib dia kahwin. Daripada dia duduk seorang buat zina, buat apa? Itu bukan redha Allah yang dapat. Tu lagi menyakiti laki dia, tinggalkan bini kat dunia berzina pula dah. Sebab tu kita tak boleh nak jamin, tak boleh kata awak bila saya mati saya haramkan awak kahwin. Tak boleh. Bila saya mati besok saya haramkan awak kahwin lain. Tak boleh lah nak buat macam tu. Bini kita tu manusia. Dia ada nafsu. Kalau dia duduk seorang, terhindar daripada maksiat, zina, tak apalah. Tapi kalau dia duduk seorang dengan alasan sayangkan arwah suami tapi berzina, malam-malam keluar dengan laki-laki begini dan begitu berseronok, duk video call dengan mana-mana, itu tak boleh, itu dosa, dia wajib kahwin tu. Kemudian kerana bahawanya mati itu tiada disebutkan akan dia pada ketika banyak angan-angan dan dunia melainkan mesedikitkan ia akan dia, dan tiada disebut akan dia pada ketika sedikit amal ibadat melainkan membanyakkan ia akan dia. Kalau orang yang kurang ibadat, bila diingatkan mati akan bertambahlah ibadatnya insya-Allah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akfiru min dzikriha zimil ladzatil maut. Banyakkan oleh kamu, kata Nabi SAW, akan menyebut yang memutuskan segala kesedapan, iaitu mati. Kena sebut mati selalu. Kena ingat mati banyak-banyak. Orang perempuan yang marah, saya cakap tu benda betul tu. Tidak semualah. Tak semua yang macam tu. Ditanya oleh akan Rasulullah SAW, ayyul mu'minina akyas? Qala akthiruhum lil mauti dzikra wa asanu lima ba'dahu isti'dada ulaikal akyas. Artinya, yang mana sekalian orang yang beriman yang lebih pintar, ya Rasulullah SAW? Di kalangan orang-orang beriman ni, mana yang paling cerdik sekali? Di kalangan orang beriman atas dunia ni, tak kira laki, tak kira perempuan, yang mana paling bijak, paling pintar sekali orang beriman ni? Bersabda ia Nabi SAW, iaitu orang beriman yang lebih pintar, yang paling pintar. Maknanya pintar, lebih pintar. Itu maksudnya. Orang beriman tu pintar dah, bijak dah tu, sebab tu dia pemilih iman. Tapi di kalangan
Yang pintar, yang terlebih pintar daripada yang pintar-pintar tadi, iaitu yang lebih banyak mereka itu menyebut mati. Orang yang banyak ingat mati, banyak ingat mati, adalah orang beriman yang lebih pintar di kalangan orang yang pintar. Dan yang lebih elok mereka itu, iaitu mana? Bersedia bagi barang kemudiannya. Apa maksud barang kemudian? Mana selepas daripada mati. Mereka itu juga sekalian yang pintar, orang yang cerdik. Yang pertama tadi orang yang banyak mati pula, dah banyak ingat mati. Banyak ingat mati. Yang kedua, dia membuat persiapan mati sebelum datangnya ke mati. Ni macam abang-abang, kakak-kakak ni, kawan-kawan kita yang sedang duduk dalam live ni. Ni sedang buat persiapan mati lah ni. Sebab apa yang sibuk-sibuk nak belajar buang masa ni? Sebab apa? Sebab ingat mati lah ni. Inilah dia di antara persiapan persediaan nak mati, nak belajar supaya kita faham tentang agama, supaya nampak kesilapan dan kesalahan kita agar dapat kita baiki cepat-cepat. Inilah dia persiapan mati. Beribadat tu bukan semata-mata beribadat, nak beribadat kena ada ilmu. Jadi menuntut ilmu sekarang ni adalah sebahagian daripada persiapan untuk mati lah. Orang pergi kursus haji tu kan, sebab apa pergi kursus tu? Tu sebahagian daripada ibadat haji lah tu. Sebahagian daripada ibadat haji lah tu pergi kursus. Sebab haji takkan diterima oleh Allah kalau tak ada ilmu tentang haji. Jadi mereka tu pergi kursus tu adalah sebenarnya persiapan lah tu, yang bersangkut paut dengan ibadat. Bukan boleh buat haji tanpa ilmu. Ni sama lah. Bukan boleh beribadat sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah semata-mata tanpa kita belajar, ambil tahu. Ni belajar ni kursus lah ni. Kursus nak mati namanya. Kursus nak masuk alam kubur. Ni lah dia. Kursus nak masuk dalam kubur. Kalau orang tanya nanti jawabnya tu, nak pergi mana? Pergi kursus. Kursus apa? Kursus nak mati. Kursus nak mati. Alah, ambil belajar. Supaya tahu cara sembahyang macam mana, cara puasa macam mana, kenal Tuhan macam mana. Nak pergi kursus lah ni. Persiapan sebelum aku mati. Orang bijak, kata Nabi SAW. Maksudnya, kalau kita ni tak ingat mati, tak masuk kita dalam golongan orang yang pintar. Kalau kita duduk atas dunia, duduk saja je, tak nak buat persiapan mati, kita bukan orang yang pintar. Nabi kata bukan pintar. Kalau dah Nabi kata bukan pintar, memang tak pintar lah. Tapi kalau Nabi yang kata orang pintar, memang Nabi bohong ke? Nabi takkan cakap melainkan itu wahyu daripada Allah. Maknanya pengakuan daripada Allah sendiri. Pengakuan daripada Allah sendiri cuma melalui Nabi SAW. Maksudnya yang kata ni hakikatnya Allah yang nak sampaikan. Allah nak bagi tahu kepada kita ni, hamba ni, manusia, orang yang banyak ingat mati adalah orang mukmin yang pintar daripada orang yang pintar-pintar, orang yang lebih pintar. Hakikatnya Allah yang nak sampaikan. Cuma Nabi bagi tahu, orang panggil hadis. Adakah Nabi bercakap saja-saja mengikut nafsunya tanpa Allah yang mewahyukan? Tak, dia tak bercakap melainkan wahyu Allah. Maksud pengakuan daripada Allah sendiri. Allah sendiri, pencipta alam ni sendiri, yang mengatakan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kalangan orang yang terlebih pintar di kalangan orang mukmin adalah orang yang banyak ingat mati dan orang yang membuat persiapan sebelum mati. Siapa kata? Nabi SAW. Hakikatnya daripada Allah. Allah sendiri mengatakan orang ni bijak, orang ni pintar. Banyakkan kamu akan menyebut yang memutuskan segala kesedapan, iaitu mati. Kena ingat tu. Tengah-tengah nak buat maksiat tu, ingat, kalau aku mati ni sekejap lagi ni, kalau Allah cabut nyawa aku, kat tangan aku mati tengah ada botol arak ni. Yang keluar rumah dedah aurat. Ingat, aku ni keluar rumah dedah aurat, kalau Allah cabut nyawa aku ni sekarang, aku mati sedang mendedahkan aurat. Mana terang-terang aku sedang mati dalam membuat benda yang dilarang oleh Allah. Kita yang tengok ni wajib dah sangka baik. Kita ni, diri kita ni, mana nak ingatkan diri kita. Bukan bila tengok orang mati macam tu kita sangka jahat, aku mati maksiat. Jangan. Ini untuk nak mengingatkan diri kita sendiri. Kalau aku mati kan, aku mati sedang buat ibadah. Orang lain mati tengah semayang.
Orang lain mati tengah semayang, orang lain mati tengah khutbah, orang lain mati tengah solat, orang lain mati sedang baca Quran. Aku mati sedang apa? Aku mati sedang mengumpat, aku mati sedang minum arak, aku mati sedang berjudi, aku mati di tempat yang haram. Kan tak elok tu. Jadi ingat macam tu, insya-Allah boleh terkawal sikit kita punya kemaksiatan tu. Insya-Allah tak jadi nak buat, insya-Allah. Kalau buat pun dalam keadaan rasa tak seronok nak buat. Kalau tak buat sampai rasa seronok. Tapi kalau ingat macam tu, keluar bawa anak dara orang ni, kalau aku mati sedang bawa masjid dia. Tak jadi bawa awet dia. Kemudian ditanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadi yang mana sekalian orang yang beriman yang lebih pintar? Itulah tadi Nabi kata orang yang banyak ingat mati dan yang buat persiapan nak mati. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsuhu wa amila lima ba'dal maut. Bermula mereka yang berakal, orang yang cerdik sebenar-benarnya adalah orang yang menghisap dia akan dirinya. Ini orang cerdik. Orang yang cerdik adalah orang yang menghisap, muhasabah diri dia, dikira, ditimbang diri dia. Aku ni semayang, aku ni dah betul ke belum? Bacaan semayang aku ni agak-agak betul tidak? Allah terima tak kalau aku semayang macam ni? Tu mana menghisap hari ni daripada pagi tadi sampai ke malam ni, apa benda maksiat yang aku dah buat? Dalam hati aku ni apa penyakit yang Allah benci ada dalam hati aku? Dia selalu muhasabah diri dia. Dia selalu semak, selak, cari kelemahan dan kesalahan diri dia. Dia selalu fikir, betul dah ke belum ni? Aku ni semayang ni tapi tak pernah khusyuk lagi semayang aku. Aku ni semayang dah tapi masih buat maksiat. Kenapa jadi macam ni? Nabi Allah dah jamin orang yang solat ni terselamat daripada perbuatan keji mungkar. Tapi aku ni solat dah puluh tahun tapi aku mengumpat macam biasa, dedah aurat macam biasa, berdengki macam biasa. Maknanya aku tak dapat lagi apa yang Allah janji. Mesti ada masalah, mesti ada kesilapan dan kesalahan aku. Dicari, cari makna belajar. Daripada belajar nanti jumpa salah. Rupanya salah kat sini. Sebab tu mari mengaji. Moga-moga Allah tunjukkan kesalahan kita masing-masing supaya dapat kita baiki cepat-cepat. Tak peduli. Tak kira siapa pun, mari belajar. Kaya, miskin, jutawan, bilioner, artis, tidak peduli. Mari belajar. Semua ni kita nak mati ni besok. Kesenangan dunia ni semua kita tinggalkan sekejap. Nanti Allah akan gantikan dengan kesenangan yang jauh lebih kekal selama-lamanya. Duduklah kecapi dalam nikmat syurga tu selama-lamanya. Allah takkan ambil dah. Duduklah sampai bila-bila. Berseronok situ pagi, petang, siang, malam. Berehat dah, tak payah mengaji, tak payah semayang, tak payah puasa, tak payah zakat, tak payah haji, tak payah umrah. Dah nak buat apa dalam syurga? Seronok. Selama mana? Ikut engkau lah. Nak seronok selama mana dalam syurga? Ikut engkau. Selama-lama seronok. Memang nafsu syurga ni Allah ciptakan untuk jamu nafsu. Dunia ni Allah ciptakan untuk kita tahan nafsu. Nafsu nak megah, nafsu nak mewah, nafsu nak kaya, nafsu nak ini, nafsu. Sabar. Dunia bukan tempat dia. Bukan dunia ni tempat nak jamu nafsu. Dunia ni tempat tahan kehendak nafsu. Di syurga tempat jamu nafsu, kata ulama. Kau nak tonggang terbalik dalam tu kursi dia kan? Tak ada dah nak kata ibadat, semayang, mengaji, tak ada dah situ. Seronok semata-mata, seronok dengan makan, seronok dengan minum, seronok dengan pakaian, seronok dengan minuman, seronok dengan perhiasan, seronok dengan keluasan jajahan, seronok dengan apa? Seronok segala-galanya. Selama mana? Selama-lamanya. Tak mati? Tak dah. Untung aja tu. Tak nak? Kalau tak nak, tak tahulah kita. Kalau nak, usahalah daripada sekarang buat sebab-sebab. Betulkan semayang kita, mengaji, kenal Tuhan, bersihkan hati. Jangan ada hasad dengki dengan orang, jangan suka mengumpat orang, jangan jadi batu api neraka. Kena tinggalkan benda-benda tu, pantang tu. Kena jauhkan pantang-pantang tu. Sibukkan diri kita dengan amal ibadah diri kita sendiri, cari kesilapan kita sendiri. Begitu. Semua kita ni ada peluang. Semua yang hidup sekarang ni, semua kita ada peluang nak dapatkan tu. Tapi kalau kita tak nak ambil peluang ni, tangguh-tangguh, nanti datangnya mati tak sempat nak buat, rugilah kita. Sebab tu jangan tangguh-tangguh nak buat ibadat ni. Jangan tangguh-tangguh dah. Cepat-cepat dah.
Yang tak belajar, mari belajar, mari dekatkan diri, mari jinak-jinakkan diri, insya-Allah. Tak dapat istiqamah pun jarang-jarang, kadang-kadang pun tak apa dah. Daripada sebelum ni tak pernah dengar langsung, sekarang ni ada singgah dengar, nak try dengar je setengah jam. Okey lah tu. Ada lah tu, insya-Allah ada harapan lah tu. Dulu tak pernah singgah langsung. Dulu swipe. Ni rasa macam nak swipe, dengar je lah. Dah ada tu. Ada, insya-Allah ada sikit dah tu. Berkah dah tu. Allah Maha bijak nak memberi hidayah pada hamba-hamba dia. Dulu tak pernah ngaji, dulu tak pernah duduk dalam kuliah-kuliah, tak pernah, tak mau, tak sudi, tak heran. Tapi sekarang dia dah mula cari. Allah dah pilih dia dah tu. Nak bagi tahu Allah dah pilih dia dah tu. Dia bakal dapat kesenangan akhirat dah tu, tapi dia kena usahalah. Teruskan ni, belajar lagi. Allah sayang kita. Meskipun kita ni pendosa ahli maksiat, Allah sayang kita. Allah sayang kita. Muju Allah tak lahirkan kita di kalangan orang kafir. Muju Allah tak lahirkan kita di kalangan orang kafir. Muju kita lahir di kalangan orang Islam. Alhamdulillah. Tak terbalas. Ini orang bermula, mereka yang berakal, yang bijak ialah menghisap. Menghisap ni maknanya yang suka mengira-ngira diri dia. Bukan kira dia orang. Kita ni salah hisap juga, tapi kita hisap orang. Bukan hisap dada. Dia kata, saya memang kaki ngisap, kata dia. La ilaha illallah. Bukan kaki ngisap tu. Dia kata saya memang selama ni memang beramal pun. Dengar di Nabi tu kata, bermula orang yang berakal tu orang yang suka menghisap. Dia kata, saya memang penghisap. Kau hisap gam, bukan suruh hisap gam. Orang suruh hisap amalan. Hisap ni makna Melayunya kira, kaji, selidik, semak. Hari ni ada buat dosa apa? Mata ada buat dosa tak hari ni? Telinga ada buat dosa tak hari ni? Hati ada hasad dengki tak dengan orang? Hari ni ada sangka jahat tak dengan orang? Ada tak orang yang belum kita maafkan? Solat aku dah khusyuk ke belum? Solat aku yang aku buat ni mengikut syarat rukun ke belum? Dah tentu belum. Sebab apa belum? Sebab aku pun tak tahu syarat tu apa, rukun tu apa. Aku pun tak pernah belajar. Tak boleh jadi ni. Aku nak kena pergi mengaji ni. Itulah masuk menghisap. Dah daripada kita nanti dihisap oleh Allah di hari kiamat tu, dah tak boleh nak lari dah. Dihisap di padang mahsyar besok, tak boleh nak lari dah. Itu nak terima balasan je. Baik kita hisap diri dia sekarang, mengira, yang Allah suruh aku dah buat semua ke belum? Kalau buat, aku buat tu betul ke tidak? Allah suruh sembahyang, dah sembahyang belum? Dah. Pastikan sembahyang yang kita kata dah tadi betul ke salah? Syaratnya ada dah, rukunnya ada dah, ikhlasnya betul dah, akidahnya betul dah. Lepas tu pantang larang dah jauhkan ke belum? Kita ni beribadat, ya beribadat. Pantang larang dah jauhkan ke belum? Kerana ada pantang larang dalam ibadat. Apa pantangnya? Mengumpat, berdengki, ujub, takabur. Itu pantang. Itu tak boleh campur. Kalau sambil-sambil sembahyang, sambil puasa, sambil mengaji, sambil mengajar, sambil langgar pantang, tak jadi apa tu. Jadi bala lagi ada. Sembahyang banyak dah, puasa banyak dah, qiyamul lail banyak dah, kuliah banyak dah, ceramah banyak dah, ngaji online banyak dah, mengumpat tak berhenti lagi, berdengki tak berhenti lagi, mengadu domba tak berhenti lagi. Ini tak dapat apa. Ini tak dapat apa, jadi binasa ni. Sebab tu Allah, Nabi melarang kita supaya meninggalkan. Makna Nabi mengingat kita supaya meninggalkan benda-benda tadi. Berpantang daripada mengumpat, berpantang daripada berdengki, berpantang daripada berdendam. Kena pantang semua benda ni, barulah ada jalan selamat nak balik akhirat. Di antara tipu daya syaitan, dia akan menyeronokkan kita dengan beribadat dan melupakan kita tentang maksiat. Kita akan syok sendirilah, aku ni dah baik dah, aku banyak semayang. Dulu aku tak pernah semayang, dulu aku tak pernah duduk kuliah, sekarang dah banyak kuliah aku ikut. Padahal dengki tak tinggal tu, mengumpat tak berhenti tu, berdendam ada lagi, sangka jahat tak masih lagi. Tapi setan tadi duduk bisik dalam hati, kata kita dah baik dah. Sebab apa? Dah banyak semayang, dah ada qiyamul lail. Dulu tak pernah qiyamul lail, dah ada puasa Isnin Khamis, dah baca Quran tiap hari. Rupa-rupanya setan nak melekakan dan melupakan kita supaya jangan meninggalkan
maksiat. Maknanya dia suruh kita buat dua-dua. Apa dapatnya? Apa yang dapatnya? Kita sendiri yang mendirikan, kita sendiri yang merobohkan. Kita sendiri yang mendirikan ibadat dan kita sendiri yang merobohkan ibadat. Buat banyak-banyak, tinggi-tinggi, lepas tu robohkan balik, mengumpat contohnya. Buat banyak-banyak, lepas tu robohkan balik. Contoh mana? Berdengki. Dah hasilnya apa? Bila kita mati besok, apa yang kita bawa? Bawa apa? Bawa dosa lah. Pahala dah tak ada, dah roboh. Sebab kita hanya pandai beribadat tapi tak pandai berpantang daripada ibadat. Sebab tu dalam belajar ni, mengaji ni, kita nak kena tahu cara buat ibadat. Apa benda yang kita mesti tahu sebelum buat ibadat? Apa benda yang kita mesti kena tahu waktu sedang buat ibadat? Apa benda yang kita mesti kena tahu selepas daripada kita beribadat? Kena tahu. Mana semayang-semayang dah, puasa-puasa dah, mengaji-mengaji dah. Apa benda yang aku kena jaga? Kalau aku tak jaga, apa yang aku dah buat tadi, sebanyak mana pun jadi kosong balik. Itu nama pantang. Allah, muju ulama tolong terangkan. Kalau kita tak tahu, kita berasa syok, aku dah semayang, konon-konon selamat. Selamat apa? Mengumpat tak tinggal, berdengki tak tinggal, selamat apa? Tapi kita dilekakan oleh syaitan. Kita terlupa pasal dosa kita. Kita pandang ibadat yang kita buat, kita pandang semayang kita, semayang puasa kita, pandang qiyamul lail kita, pandang mengaji kita, pandang kuliah kita, tapi terlupa, teringat yang kita ni kaki mengumpat, kaki berdengki, kaki mengadu domba. Kena tinggalkan. Kalau tidak, sebanyak apapun amal yang kita buat, kalau pantang ni kita tak berhenti, jangan angan-angankanlah syurga Allah tu. Mana? Pergi ambil sati ke apa? Tandas jangan pergi ambil sati. Ambil sati nak wallahu alam. Pulut. Ada pulut bang. Ni bang, kita katam ke bang? Pulut. Kena baca laju ni. Tak apalah, tak katam pun. Boleh gak makan. Minggu depan buat lagi pulut lagi sekali, dapat 2 kali. Sungguhlah begitu sahabat. Maknanya dalam ibadat ni kena tahu pantang. Jangan kita berasa selesa bila kita dah buat apa yang Allah suruh, dalam keadaan kita tak tinggalkan lagi benda-benda tadi tu. Jangan rasa selesa. Kita di zon bahaya lagi. Bukankah Nabi kata dengan mengumpat tu Allah akan pindahkan amalan kita pada orang lain? Betul? Bukankah Nabi dah kata dengki tu Allah hapuskan segala amal? Ke Nabi bohong? Ke Nabi dusta? Kan Nabi kata dengan berdengki itu akan menghapuskan segala amal ibu kebajikan seperti api makan kayu kering. Haji, umrah, wakaf semua tak jadi dah. Saya ada wakaf 20 buah masjid, duit saya sendiri, titik peluh saya sendiri. Tapi saya mengumpat hari-hari, saya ada dengki dengan orang. Apa yang saya dapat dengan wakaf tu, adakah dia akan jadi jariah? Dah, dia tak jadi jariah bagi diri saya, kecuali saya bertaubat kepada Allah sungguh-sungguh. Kalau tak jadi debu, tak dapat jariah. Setan tepuk tangan, adan menggerak. Dulu aku dah lekakan kau dengan ibadat sehingga kau terlupa maksiat yang kau buat. Mana berjaya juga dipermainkan oleh syaitan. Setan tu bijak. Dia bukan ajak kita buat dosa je. Ingat dia akan berdamai dengan kita. Imam Ghazali kata, kau jangan sangka, kau jangan ingat yang setan nafsu ni akan berdamai dengan kau. Dia tak akan berdamai dengan kau. Dia akan pastikan amalan kau rosak sebelum kau mati. Dia tak boleh jalan sini, dia cuba jalan sana. Dia tak boleh jalan sana, dia cuba jalan sini. Dia tak boleh pintas kat sini, dia pintas kat situ. Ulama buat perumpamaan setan ni dia macam harimau, macam rimau akar. Nafsu ni macam harimau akar. Dia datang serang kita belah depan, kita halau dia, dia lari. Jangan ingat dia lari terus, dia pintas belah belakang pula. Tu nafsu dia macam tu. Jangan kita ingat dia datang bisik kepada kita, kita dapat lawan belum tentu selamat lagi. Dia ada masuk kat tempat lain pula. Itu
ulama Imam Ghazali duk pesan, ingat hati-hati, jaga-jaga. Sebab setan nafsu ni perangai dia macam harimau akar tu. Dia datang serang kita belah depan, kita halau, dia akan pintas ke pihak lain pula. Dia akan cuba masuk ke tempat lain pula. Dia akan serang daripada kiri ataupun kanan pula. Halau lagi, dia akan datang belah belakang pula. Halau, silap-silapkan ditunggu kita atas pokok pula. Terekam daripada atas pula. Begitulah perangai yang nama setan dengan nafsu. Jangan kita kena aku tu beres dah, selamat dah. Boleh dah, hari ni tak mengumpat dah. Timbul riak pula dalam hati. Jahanam juga ibadat kita. Punyalah kita tahan lidah kita. Hari ni daripada mengumpat, hari ni tak cerita dosa orang. Lepas tu sengih seorang-seorang, oh hebat ni lah aku hari ni. Habis dah kena situ pula dah. Penyakit ujub pula datang. Jangan main-main. Ingat ibadat ni senang. Ingat ibadat ni senang. Susah. Mengaji baru tahu susahnya ibadat. Kalau tak mengaji, kita ingat senang je ibadat, kita kata buat je dapat pahala, buat je besok senang hari kiamat. Kalau macam tu senang sangat. Kalau macam tu ramai dah penduduk syurga daripada neraka ni dah penduduk neraka lebih ramai daripada ahli syurga. Sebab apa? Ibadat tu susah. Tak ramai yang sanggup. Tak ramai yang sanggup nak bersusah dalam ibadat tadi. Dia tak akan putus-putus, dia akan datang lepas satu-satu. Dia akan pintas sini, pintas sana, tipu sini, tipu sana. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idha. Memadalah dengan mati itu memberi pengajaran. Bagi orang yang berakal, cukuplah dengan mengingati mati itu akan memberi pengajaran yang sangat-sangat dalam diri itu. Sebab tu kita ni disunatkan ziarah orang mati, hantar jenazah ke kubur, solatkan jenazah. Sebab apa? Apa yang kita tengok tu, diri kita akan alami benda yang sama. Hari ni kita sembahyangkan orang, tak lama lagi boleh jadi orang akan solatkan kita pula. Hari ni kita buang, hari ni kita campakkan jasad orang dalam lubang, satu hari besok jasad kita pula akan dicampak oleh orang dalam lubang. Itu pun kalau mujur, bernasib baik. Silap-silap jasad kita dimakan oleh binatang, mana kita tahu? Mati dalam hutan ke? Mati dalam laut ke? Mati dalam sungai ke? Orang tak jumpa, habis ikan-ikan makan jenazah kita. Rimau makan bangkai kita, betul? Yang kata mati tanam tu pada adat. Pada adatnya begitulah mati. Orang jumpa, orang akan mandikan, solatkan, kapankan tanam. Itu pada adat. Tapi banyak je yang berlaku. Banyak juga yang berlaku, mayatnya tak jumpa, mayatnya hancur, mayatnya begini, betul? Tak mustahil kita hadapi benda yang begitu. Tu bila datang, ingat orang mati, kita ziarah, ingat aku besok macam ni dah. Terpuju dah. Arwah ni baik. Arwah ni tinggi pangkat dia. Arwah ni 200,000 gaji di sebulan. Tengok mati buat apa? Terwujud atas lantai, duduk kat kaki orang. Ada tak orang tanya begini, dah semayangkan jenazah Datuk? Ada? Mana ada orang tanya jenazah dah semai? Orang tak tanya, Datuk dah semai? Datuk dah semai? Datuk mana? Yang meninggal tadi lah. Orang tak panggil Datuk dah, orang panggil jenazah dah. Betul? Mayat ke jenazah ke? Mayat dah sampai, mayat dah mandi dah. Dah mandi mayat dah. Dia kata dah mandikan datin dah. Ada kata. Mana ada? Tercabut dah dengan panggilan-panggilan tu, automatik bertukar dah bila mati. Betul? Kata dah datin dah sampai belum? Datin mana? Datuk dah sampai. Datuk mana? Mayat, jenazah orang panggil. Dah solat jenazah belum? Orang tak kata dah solat datuk belum? Dah solat datin belum? Dah solat jenazah belum? Orang tanya. Nampak? Mana panggilan yang kita sangat-sangat banggakan dulu? Kembang lubang hidung kita bila orang panggil datuk, datin, haji, hajah. Kalau orang tak panggil haji, berasa hati kita. Orang tak panggil hajah, berasa hati kita. Habis duit aku belah ribu, hajah aku tak panggil. Akhirullah, aku buang duit belah-belah ribu, kau tak panggil hajah, kau tak
panggil haji, habis duit aku. Aku pergi haji tu supaya korang panggil aku haji. Ni panggil mamat, 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 mamat. Ni mamat dulu. Ni dah pergi haji. Haji mamat. Haji mat. Kau panggil mamat, mamat. Rugi duit aku. Nak cerita apa tu? Orang yang beribadat nakkan nama. Jangan. Nak nama ni tak payah belah ribu. Pergi kedai alat tulis tu buat name tag, pasang besar-besar. Haji Mat. Orang kan panggil, tengok baca kat, oh ada Haji Mat tadi. RM5 je, RM10. Tak payah ada belah ribu. Sia-sia je. Beramal kerana nak dipanggil-panggil. Orang bagi tak apalah, kalau orang bagi pangkat, orang panggil tak apalah. Makna kita tu jangan laparkan sangat. Panggilan-panggilan yang macam tu. Sebab apa? Panggilan tu pun tak kekal sampai bila-bila. Mati je orang panggil jenazah dah. Orang tak ada panggil datuk, datin, tan sri, cikgu ke, ustaz ke. Tak ada dah. Orang panggil jenazah je. Mayat je orang panggil. Arwah. Arwah dah sampai. Sian gitu. 3 kali haji kena panggil haji. Masya Allah. Haji. Itu lebih pada 3 kali itu. Kalau dia pergi haji lebih pada 3 kali. Haji. Dah. Pasal abang dia pergi lebih pada 3 kali. Kalau panggil haji dia rasa hati dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Taubat banyak-banyak. Kita ni banyak dosa kita. Banyak dosa kita. Kadang suka orang panggil kita. Kita rasa hebat dengan panggilan-panggilan macam tu. Tak buat mati. Malaikat tak panggil kita. Tak panggil kita dengan malaikat bukan lagi tak panggil. Datuk, saya nak tanya ni. Malaikat tak ada nak panggil datuk ke, datin ke, tan sri ke, apa benda, cikgu ke, ustaz ke, teguh tak. Dia tak panggil, dia panggil nama je. Polan. Hai Polan. Dia kata, wahai Tan Sri. Siapa Tuhan kamu Tan Sri? Dia tak tanya. Tak ada Tan Sri, datuk, datin. Semua cabut, pecat habis dah. Allah, ingat mati banyak-banyak. Mendekatkan kita kepada Allah, membersihkan hati kita insya-Allah. Memada dengan mati itu memberi pengajaran bagi orang yang waras, bagi orang yang berakal. Tapi kalau kita tak waras, sebutlah mati banyak mana pun takkan jadi pengajaran kepada kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Tak khatam juga kitab kita, tapi insya-Allah pulut kuning ada. Okey, mantap. Pulut kuning ada. Itu yang penting. Jadi kita minggu depan kita tengoklah kalau khatam pulut kuning lagi lah. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lawak-lawak juga tapi benda yang betul-betul. Mudah-mudahan Allah beri kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah pilih kita, anak isteri kita, semuanya kawan-kawan kita, tak terkecuali siapa pun. Mudah-mudahan Allah pilih dengan rahmat Allah, dengan berkat doa mak ayah kita, dengan berkat doa datuk nenek moyang kita dulu-dulu, dengan berkat doa alim ulama yang ada. Mudah-mudahan kita dipilih oleh Allah, semuanya tidak terkecuali dipilih oleh Allah menjadi seorang penuntut ilmu agama yang ikhlas, yang mudah-mudahan dapat mengambil manfaat dan faedah daripada ilmu-ilmu yang hakikatnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diberi taufik untuk beramal dengan segala ilmu yang baik-baik. Mudah-mudahan semakin bertambah kecintaan kita kepada akhirat, semakin pudar kecintaan kita terhadap dunia. Amin ya rabbal alamin. Salah silap, kekurangan, kelemahan, minta ampun maaf banyak-banyak. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa faqih lana wa qurbati lana fi dinina ma'al kutri wa thawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Pulut kuning mana nanti keluarkan? Dalam mana? Dalam ni yang put lain ni.